Baik, kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Seperti yang kita janjikan, kita ada segmen Muzium Kewarisanku yang akan diperbincangkan pada hari ini, sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2022. Alhamdulillah ya, bila sebut tentang muzium ini banyak hal-hal yang ingin kita ketahui dan ingin kita imbas kembali ya mengenai dengan perkembangan. Saya sudah lama sebetulnya tidak berkunjung di muzium, tetapi ini lain pula ya akan kita perkatakan. Ini yang akan kita bincangkan, sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2022. Dan insyaAllah pengisiannya akan dibawakan bersama tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Norma Siti Raina binti Haji Suhaini selaku pemangku pengarah muzium. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Kita ucapkan selamat datang ke Rampai Pagi Puan ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi di sini Puan, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2022. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan apakah yang dimaksudkan dengan Hari Muzium Antarabangsa ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin diucapkan berbanyak terima kasih kepada Rampai Pagi kerana membukakan peluang ini untuk Jabatan Muzium-Muzium mengongsikan mengenai tajuk pada hari ini. Sama-sama. Mengenai sambutan Hari Muzium Antarabangsa, ianya merupakan satu usaha yang sentiasa dikendalikan setiap 18 Mei. So itu beberapa hari yang lalu tu. Ianya mudah dikenalkan oleh International Council of Museum pada tahun 1977. Dan tujuan utama atau objektif utama menyambut Hari Muzium Antarabangsa ini adalah untuk yang paling penting memberigakan dan menghargai peranan muzium dalam pembangunan masyarakat. Dan juga bagi sambutan pada hari ini ataupun kalau dikira tahun-tahun tu memang ada berlain-lainan tema yang dikenalkan. Ya. Baik. Untuk itu ingin kita ketahui, mungkin Puan pun dapat mengongsikan pada penonton kita, apakah tema untuk sambutan Hari Muzium Antarabangsa bagi tahun ini? Silakan Puan. Tema sambutan Hari Muzium Antarabangsa bagi tahun 2022 ialah The Power of Museum ataupun keunggulan muzium. Keunggulan muzium. Jadinya tema itu ia ada fokus kepada 3 sasaran tu. Yang pertama, keunggulan dari segi kemampanan ataupun sustainability, keunggulan dari segi inovasi ataupun digital innovation, dan yang ketiga, keunggulan dalam pembangunan masyarakat melalui pembelajaran. Jadi 3 fokus utama ini mungkin dijadikan sebagai bimbingan on jenis-jenis aktiviti yang akan dikendalikan sejajar dengan tema yang telah ditetapkan. Okey, itu tema yang telah pun diperjelaskan sebentar tadi ya. Dan apakah antara perancangan Jabatan Muzium-Muzium meraihkan Hari Muzium Antarabangsa ini? Okey, alhamdulillah semasa 18 hari bulan Mei, Jabatan Muzium-Muzium telah pun mengendalikan satu majlis kesyukuran di mana perisian majlis tersebut termasuklah membaca Yasin dan doa kesyukuran. Tetapi selain daripada itu ada beberapa lagi aktiviti dan acara yang insya-Allah akan dikendalikan. Salah satunya ialah Museum Series. Museum Series ini merupakan satu aktiviti yang mula dikenalkan pada tahun lepas. Apa yang diisikan dalam Museum Series ialah tajuk-tajuk khusus dalam perbidangan yang ada di Jabatan Muzium. Dan acara ini insya-Allah disasarkan untuk dikendalikan pada bulan hadapan. Selain daripada itu, Jabatan Muzium-Muzium juga merancang untuk mengadakan Museum Roundtable. Museum Roundtable ini merupakan satu aktiviti terbarunya bagi tahun ini. Dan tujuan yang paling penting adalah untuk mengadakan satu sesi dialog bersama institut muzium-muzium yang ada di dalam negara. Perkara ini belum pernah kali dibuat. Jadinya tujuan Museum Roundtable ini diadakan adalah untuk memastikan apa jua maklumat terkini dari segi perkembangan muzium di sektor kerajaan khususnya, dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi akan dapat dibincangkan dan dicari penyelesaian bersama mengenainya. Dan yang ketiga ialah Museum Open Day.
So tarikh bagi Museum Open Day belum lagi ditetapkan, tetapi perisian bagi Museum Open Day ia lebih menjurus kepada memberikan pendedahan kepada orang ramai what is going on behind the curtain. Selalunya bila kita berkunjung ke museum-museum, kita melihat dari segi pameran apa dan sebagainya tu kan. Tetapi apa sebenarnya yang perlu pihak seperti pegawai dan kaki tangan museum-museum perlu laksanakan untuk menghasilkan, for example, pameran yang ada di museum-museum. So ini orang a close encounter lah kepada perbidangan yang ada di museum-museum. Jadi 3 aktiviti ini adalah merupakan yang utamalah disasarkan bagi menyambut Hari Museum Antarabangsa, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Menarik sekali ya dengan penjelasan. Tadi saya ada menyebut ya Puan, saya sebetulnya ini hakikatnya sudah lama Anda berkunjung ke museum ya, dan bila menyebut tentang perkembangan museum ini, kita ingin mengetahui sejauh ini apakah perkembangan Jabatan Museum untuk kita ketahui sejajar dengan tema yang telah Puan kongsikan bagi tahun ini, tahun 2022 ini. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, saya rasakan Jabatan Museum masa ini memang giat membawa banyak perubahan. Perkara ini bukan saja orang disejajarkan dengan tema-tema yang ada ditetapkan dalam sambutan Hari Museum Antarabangsa, tetapi ia juga sejajar dengan Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadinya hasil dari pelan strategik tersebut, setiap jabatan di bawah kementerian tersebut telah pun diperlukan untuk menyediakan pelan tindakan masing-masing. Dalam pelan tindakan tersebut ada beberapa ekosistem yang telah dikenal pasti. Dan bagi Jabatan Museum sendiri ada 4 sasaran dalam ekosistem. Yang pertama sekali menjurus kepada mempertingkatkan urus tadbir museum. Yang kedua, ia lebih menjurus kepada kualiti penyelidikan museum. Yang ketiga, museum professionalism. Kepakaran yang ada di museum itulah sasarannya. Dan yang keempat, untuk memaksima aset dan persumbaran museum yang ada. Jadi kalau kita lihat dari 4 ekosistem tersebut kan, memang ada pensejajaran lah dengan tema yang telah dikenal pasti. Sebagai contoh, dari segi kemampanan, sememangnya 4 ekosistem tersebut menjurus kepada memastikan apa jua usaha ataupun aktiviti museum akan dapat dikendalikan secara sustainable. Dan selain itu juga apabila kita menyentuh mengenai digital innovation, ia sangat berkait dengan teknologi. Teknologi pada masa ini merupakan satu kepentingan bagi membukakan akses kepada museum. Selalunya bila kita berkunjung ke museum kan, ia lebih kepada fizikal. Dan juga kejadian pandemik telah mengajar kita kepentingan teknologi. Orang kalau anda dapat fizikal, at least teknologi dapat juga kita melihat secara maya. So ini salah satu sasarannya. Tetapi teknologi bagi perbidangan yang ada di museum, ia lebih penting untuk orang dari segi mengurus bahan-bahan yang ada. For example, dari segi maklumat. Jadinya maklumat tersebut insya-Allah akan dapat dibukakan akses bukan saja kepada orang ramai tetapi juga para penyelidik. Di mana peranan penyelidikan ini sangat penting dalam memperkayakan lagi apa orang simpanan dan juga penyelidikan yang ada di Jabatan Museum. Jadinya itu kira merangkumilah antara perkembangan yang ada di Jabatan Museum. Tetapi yang paling penting perkembangan ini ia sememangnya memerlukan kerjasama semua pihak. Jadinya our stakeholder, rakan-rakan kerjasama memainkan peranan penting dalam mendokong dan menyokong apa jua orang aspirasi Jabatan Museum pada masa ini. Dan alhamdulillah sokongan itu memang ada dan sangat kuat, dan insya-Allah juga dari masa ke semasa Jabatan Museum pun berharap akan dapat orang meraih apa yang telah diusahakan, insya-Allah. Jadi kalau tadi pun ada mengatakan sasarannya, bila kita menyebut sasaran ini bagi sambutan Hari Museum Antarabangsa 2022, siapakah antara sasaran utama mengikut peringkat-peringkat umur ini, macam mana? Sebab ia mempunyai dengan pecahan-pecahan dan kategori-kategorinya. Mungkin Puan boleh menjelaskan.
Alhamdulillah. Bagi sambutan Hari Muzium Antarabangsa, ia bukan khusus untuk sambutan itu. Memang orang peranan Jabatan Muzium-Muzium melalui muzium-muzium yang ada ni. Mereka, our team sentiasa menyusun beberapa aktiviti khusus untuk sasaran demografi mengikut peringkat umur. Pada masa ini, aktiviti yang paling banyaklah adalah ditumpukan kepada anak-anak sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah dan juga I think bagi tahun ini Jabatan Muzium-Muzium ada juga menerima interest dari Institut Pengajian Tinggi, khususnya dari segi untuk ini sebagai contoh mempelajari permainan tradisi yang ada. So sasaran itu kian hari kian berkembang. Jadinya dalam kesempatan ini juga perlu dikongsikan di sini program ataupun aktiviti yang dikendalikan oleh Jabatan Muzium-Muzium bukan dikhususkan untuk anak-anak ataupun belia sahaja, tetapi in the kira peringkat umur, warga emas ke apa, you are all welcome. So Jabatan Muzium-Muzium ini, our facility, kemudahan yang ada ni sememangnya bukan kepunyaan muzium sahaja, tetapi kepunyaan masyarakat. Betul. Jadinya lagi ramainya orang demografi in the kira umur berkunjung dan berdialog dengan Jabatan Muzium-Muzium. Dari sana kita akan mampu untuk menyediakan kemudahan muzium yang lebih dinamik dan bertepatan kepada keperluan masyarakat pada hari ini. InsyaAllah. Dan kita sudah maklum kalau kita ni berada di luar negara, kita akan mengunjungi muzium di luar negara. Jadi kenapa tidak untuk kita ni menerokai lagi muzium yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan seperti yang dikatakan, sasaran ataupun target utama kita ni adalah untuk semua masyarakat kita ni kira peringkat umur. Tentunya bila kita ni mengetahui sesuatu perkara ni dengan dari mana asal usulnya, bila kejadiannya dan sebagainya, ia akan memberikan satu inspirasi kita ni dan juga motivasi kita ni untuk mengetahui lebih. Kerana kalau kita ni ada ilmu demikian, anak-anak kita ni akan bertanya. Anak-anak ni dibawa daripada sekolah kan, adanya lawatan-lawatan. Jadi di sini Puan, di mana sebenarnya untuk mengetahui perkembangan maklumat semasa mengenai dengan muzium yang ada di negara Brunei Darussalam untuk menarik minat orang ramai lagi. Okey. Kalaunya kita ni pada masa ni era teknologi ni kan, yang paling dekat kepada orang ramai adalah social media. Tetapi bagi pihak kerajaan, laman sesawang itu merupakan landasan yang formal atau rasmi di mana maklumat-maklumat khusus mengenai peranan dan aktiviti Jabatan Muzium-Muzium boleh diperolehi. Dan selain pada itu, tadi ada saya sebutkan mengenai social media. Jabatan Muzium-Muzium mempunyai akaun Facebook dan juga Instagram. Kalau orang ramai melihat perisian dalam itu, ia sudah orang makin berkembang. For example, we have program di dalam Instagram sahaja. We have Nostalgia Berita Muzium, ada juga Rehatkan Minda, dan ada juga orang permainan atau games untuk kanak-kanak tetapi berunsurkan kepada apa peranan muzium itu. Dan paling terkini lagi, Jabatan Muzium-Muzium juga telah menghasilkan video yang I would call it Muzium 60 saat. Jadi dalam 60 saat video itu, ia cuba untuk menyampaikan sedikit sebanyak mengenai apa jua aktiviti atau maklumat yang ada di Jabatan Muzium-Muzium. Tapi yang paling penting, muzium video 60 saat itu ialah yang penyampaiannya tu terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Muzium-Muzium. Jadinya saya menggunakan landasan itu untuk memperkenalkan who are these people behind the scene. Dan juga seorang to humanize experience orang ramai melalui video atau sebagai contoh supaya lebih mengenali rakan-rakan yang ada di dalam muzium supaya orang lebih mesra, lebih mengenali, insya-Allah. Jadi dengan penjelasan sudah kita dapat menarik minat untuk kita ni bersendiri melihat dan sebagainya. Tapi itulah yang antara perkembangan dan juga maklumat, info dan sebagainya. Yang paling dekat dengan kita ni adalah Facebook ataupun IG. Jadi kita ni boleh melihat di sana seperti yang Puan katakan, jelaskan tadi. So macam bila menyebut nostalgia tu sudah kita ni rasa macam teruja kan mengetahui dan sebagainya. Tapi kadang-kadang individu ataupun ada masyarakat yang ia lebih suka berkunjung Puan jika daripada orang melayari laman sesawang seperti yang dinyatakan tadi tapi berkunjung. Kalau di tempat kita ni sejauh yang saya tahu kita ni ada muzium teknologi yang berada di Kota Batu juga. Yang di atas satu muzium apa atau dipanggil muzium
Yang sekarang ni diubah suai. Museum Brunei. Museum Brunei. Tapi sekarang ni ditutup dulu untuk kunjungan orang ramai. Yes. Jadi untuk pengunjung-pengunjungnya, di mana tempat-tempat di mana kalau untuk untuk melihat museum? Apakah tertumpu pada museum teknologi ataupun macam mana? Ya. Museum ini ia banyak fasiliti, kemudahan atau bangunan museum terletak di dalam seluruh negara. Semua daerah ada, tapi ia bukan bergelar museum. So macam for example kalau di bandara ni kan, kita ni everyone will know Museum Brunei yang di Bukit Dato. So masa ni dia ubah suai insya-Allah bila buka atau lebih meriah lagi. Tapi di bawah tu lagi kan ada Museum Teknologi Melayu, Museum Maritim. Tetapi banyak orang dah tahu kan ada bangunan lagi di sana tu, bangunan bahagian pemeliharaan, conservation dan juga bangunan ilmu kejadian. Tetapi itu lebih kepada pejabat. Dan di daerah Tutong, di sini terletaknya Taman Warisan Tasik Merimbun. Ia merupakan heritage site under ASEAN. Tetapi di tempat itu pun masa ni undergoing pembaikan. Untuk nyorang agar fasiliti itu nyorang lebih lagi dinamik nanti untuk menepati apa keperluan khususnya masyarakat di sana tu yang berkaitan. Tetapi di sana tu selalunya yang memang digemari pasal ia lebih menjurus kepada ilmu kejadian, flora dan fauna. Dan juga di daerah Belait, kita ni ada Museum Daerah Belait di mana saya rasakan JDC bukan. Bukan. Ini di bangunan kerajaan. Pejabat daerah yang lama di sana. So dijadikan Museum Daerah Belait. Dan saya rasakan di sana tu kali pertama sampai pagi keluar untuk mengadakan satu sesi. So that is sesuatu kebanggaan kepada Jabatan Museum-Museum. Dan kalau dapat lagi nanti please gunakanlah fasiliti museum-museum untuk mengadakan our program Museumku Warisanku kerana atau tahnya orang pendekatan yang paling terkini untuk kita ni mengongsikan to go on site melihatkan kepada orang ramai Anita what we have come berkunjung everyone is welcome untuk mengunjunginya. Okey, baik. Di sini apakah antara harapan ataupun pengongsian lanjut yang ingin Puan sampaikan dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini? Harapan dari Jabatan Museum-Museum kalau kita ni lihat dari segi perkembangan museum-museum ini sememangnya ia tidak akan mampu berjalan dengan lancar tanpa adanya sokongan dan dokongan dari masyarakat keseluruhan. Masyarakat ini memainkan peranan penting agar pameran atunya orang dijadikannya kita ni punya ristaan benih. Bukan saja dalam masa jangka pendek tetapi jangka panjang. Walaupun secara tradisi museum lebih dilihat sebagai khazanah warisan. Tetapi kalau kita ni melihat dari luar negara kan ruang-ruang yang ada di museum ini lebih dinamik. Jadinya kalau kita ni ada interest khusus kita ni boleh pamerkan di sana juga. Anitahnya orang hala tuju yang terbaru bagi museum supaya orang kata ni walaupun tujuan utama atau tradisi museum untuk melihatkan khazanah warisan tetapi juga di samping itu memang untuk menonjolkan apa minat belia-belia kita ni pada masa ini yang sememangnya akan membawa nilai tambah kepada kebudayaan dan cara kehidupan kita ni secara harian. So insya-Allah dipohonkan orang ramai untuk berkunjunglah ke Jabatan Museum-Museum melalui fasiliti yang ada. Semua daerah memang ada, cuma ada beberapa bangunan masih diubah suai, tetapi nantikanlah bila ia dibuka semula. Dan apa-apa ni pun sekiranya orang ramai mempunyai request khusus lah, terutama kalaunya kunjungan berkumpulan, please berbincang dengan pihak-pihak Jabatan Museum-Museum. InsyaAllah we will try our best. Dan yang paling penting juga Jabatan Museum-Museum ini di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kan. So we can also engage rakan-rakan yang ada di sektor di dalam kementerian tersebut. Alhamdulillah. Itu di antara pengisian dan juga penjelasan daripada Yang Mulia Puan Norma Siti Rena dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa 2022. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan. Kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.